Ketiganya menutup aurat. Wallahu a'lam. Kita bertiga tu dia ada soalan. Soalan yang pertama, saya ada masalah dengan seorang cikgu saya di sekolah. Cikgu ni dulu dia baik dengan saya, tapi selepas dia tertengok saya buat sesuatu yang nakal, iaitu saya ambil tali leher saya dan saya libah kat kawan saya. Masa tu cikgu tu tengok saya buat macam tu. Lepas peristiwa itu dia tak tegur terus dengan saya. Dia buat sombong dan ada sekali saya beri salam tapi dia tak jawab. Saya tertekan dan saya buat sombong lek ke dia. Apa hukum dia buat sombong? Selalu gitu. Dan saya buat sombong attack kat dia. Jawabnya dua-dua tak pakai belaka. Cikgu pun tak betul juga. Dia gurang dengan kawan dia ambil tawak libah gitu. Gitu saja cikgu siapa tak mau tegur dah. Dia kita gini, kalau kita nak menghukum seseorang, kita kena beritahu dulu kesalahan. Nah, lepas tu dia ada mahkamah. Mahkamah kena jatuh hukuman tu, dia beritahu kesalahan kamu gini. Kita nak bahang anak kita pun, kita kena khabar dulu salah tak. Dia tak boleh bahang kapok lagi. Anak bingung tak tahu. Balah anak buat salah sungguh tapi tak nampak apa kena hang. Dia kena khabar dulu, ni tahu salah dia. Nah, begini baru sah, baru betul, baru jadi molek. Ni pakai dak tegur gitu saja. Kadang-kadang benda yang kecil kita ikut nafsu jadi besar sangat. Dia pula ni kerana gitu dak kita tanya cikgu, minta maaf lah kita kalau ada wak dak kena dah, dia murid kan. Dia pun wak sambung attack ke cikgu. Mana boleh. Ni padang main lagu tu. Jadi kena betul semua lagi tanya cikgu tu benda masalah. Kawan saya berkahwin, yang mana si perempuan termengandung. Termengandung ni gua ni pula. Tak sengaja lah. 6 bulan dan masih akad nikah, si perempuan itu menggunakan kad dengan adiknya. Dia tu kawan dia kemung ni. Jadi masih nikah guna kad menalar orang lain. Soalan, adakah sah akad nikah itu dan adakah kawan saya itu berkahwin dengan adiknya yang punya kad menalar itu? Minta penjelasan. Baik. Bila dia ni nak kahwin nama Timah. Nampak? Tapi guna kad menalar adik nama Semek. Tengok akad nikah tu. Tu imam tu tahu tak ni nama Semek ataupun nama Timah. Imam kena tahu, saksi pula wajib tahu. Macam mana boleh guna IC lain? Sedangkan nama tak sama. Nama hak nikah tu nama Semek, hak termengandung. Katakan kad menalar nama Fatimah. Jadi junikah kata aku nikahkan nikahi pulang bin sepulang dengan si Fatimah, padahal ni nama Semek. Tak usah nikah. Kemudian wali tu pula tahu dah ini pernikahan dengan si Fatimah. Yang hadiah mengandung adalah Semek. Akad nikah nama Fatimah. Sah dengan anak nama Fatimah. Tuang punya IC. Jadi nak tengok dengan detail masalah ni. Ada kali sah, ada kali tak sah. Nampak? Orang yang duduk depan dah sebut lain nama tapi tak ada orang lain, dia lah. Nampak? Maka hukumnya sah dah. Lalu tak ada orang lain, tak ada berlaku syubhah, memang dia dah. Walaupun sebut tu pelak. Nama Khadijah. Nama Khadijah tu imam baca Khadijah. Kena dah, memang dia dah. Dia tak boleh Khadijah, dia ada kelesung. Tu baru syubhah. Jadi masalah ni nak tengok dulu macam mana. Masyarakat nikah tu sebut nama wanita pengantin perempuan tu kena kepada hak diri nak jadi isteri ke tak? Tak, kena nama tuang IC. Dah kena pada nama tuang IC dan wali dengan saksi tahu dak hak tu yang nak menikah. Bila tahu hak tu yang nikah, tuang punya IC, sah nikah. Pasal dia wali dah. Anak dia belaka. Jadi nak tengok dulu tafsir huraian daripada soalan tadi. Soalan seterusnya, apa pendapat Ustaz dengan apa yang berlaku krisis di Perak petang tadi? Wajarkah tindakan atau keputusan mahkamah? Itu kena tunggu malam ni. Malam ni keputusan. Apakah makna ma'rifat? Ma'rifat asalnya ain, ra dan fa. Arfun maknanya kenal. Ma'rifatun maknanya pengenalan atau mengenal. Ma'rifatullah mengenal Allah. Orang yang kenal Allah arif billah. Berkenal-kenalan ta'aruf dia panggil.
Jadi makrifat mengenal. Mengenal apa? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama. Macam mana hukuman atas Syiah bagi manusia yang sengaja menengok-nengokkan solat pada hari kiamat dan di neraka nanti? Dalam Quran disebut dengan jelas pada penghujung juz Amma, wailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang semayang, allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang melambatkan semayang sampai habis waktu. Dia semayang tapi habis waktu barulah dia semayang. Orang bang maghrib semayang asar, orang bang isya semayang maghrib, sengaja. Inilah satu tempat dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, dia kata wail satu wadi, lembah, lubang dalam neraka. Di sinilah orang-orang yang sengaja semayang dalam waktu yang telah habis. Nah, ada pun golongan yang tidak semayang, dia tak duduk dalam wail, dia duduk di dalam neraka nama Saqar. Kerana firman Allah dalam ayat yang lain, ma salakakum fi saqar, malaikat tanya, apa yang sebab kamu duduk dalam neraka yang sangat panas ini sampai keluar api daripada hidung. Hidung ni tepi api panasan. Nah, Allahu Rabbi, panas sungguh. Jawab mereka itu, kunna lam nakum minal musallin, kami dulu dak rapok bank, dak berzina, dak kedara haram, dak tipu pitih orang, cuma kami tidak sembahyang. Duduk neraka Saqar tu. Lagu mana duduk? Keadaannya disebut di dalam hadis Isra Mi'raj, kepalanya dihentam dengan batu kerana tak mahu sujud kepada Allah. Kepala buah atas batu, ambil batu yang besar sembah, batu pecah otak, berkena-kena, kutip balik, sambung balik. Faham tak? Bertepik menolong. Nabi cerita, tanya Jibril, apa gini perut benar seksa, tak mau sujud pada Allah. Tak kira lah menteri ke, timbalan menteri ke, tang seri ke, atau dapat tong lah ke, atau orang kampung saja ke, tak kira, tak mau sujud, tak mau semayang, ni balasan. Kalau kita rasa kepala kita kerah, tak apa lah, kita kat orang piling tu. Kan orang piling dung dung dung, kata berhenti stop apa? Aku nak test kepala aku kali. Kalau tahan aku tak mau semayang tak apa. Allah tu dulu. Akhirat kasar ngak. Dalam neraka atas. Letung tu kaki saja tak ada kepala. Faham? Akhirat teruk lagi. Jadi kita rasa Allah kita dengan balasan sisa akhirat, jadi semayang. Biar tak kosong pun semayang. Nano kau semayang. Tanya orang utuh kau semayang, jangan tinggal. Kerana kita tanda orang Islam. Tak ada semayang, Melayu. Ada semayang, Islam. Tak kira kita siapa-siapa pun. Apakah kurang keberkatan bagi orang yang tinggal bekerja dan bergaul dengan orang yang tidak mahu semayang? Contohnya saya ada pekerja yang degil tak mahu solat. Apakah harus saya buat nasihat? Banyak dah. Ke nak pecah dia? Dia tanya kita, bukan kita ketua negara besar. Kita tak ada share apa-apa. Gini, seboleh-bolehnya dia ada perkara yang kita boleh berurusan dengan orang yang kafir, ada perkara yang kita tak boleh berurusan dengan orang kafir. Ada perkara yang kalau kita berurusan dengan orang yang semayang bagus, dengan orang yang tak semayang tak molek, makruh. Contohnya benda yang tak boleh orang kafir, kita nak berurusan dengan dia. Orang kafir jadi tok imam semayang tak boleh, orang kafir jadi makmum pun tak boleh. Orang kafir jadi wali nikah tak boleh, orang kafir jadi saksi pun tak jadi juga. Orang kafir jadi juru nikah lagi tak boleh. Orang kafir jadi pemimpin negara umat Islam lagi tak boleh. Ada juga yang boleh. Mana boleh? Kita berjual beli dengan orang kafir boleh. Kafir zimmi nak sewa rumah kita boleh. Kafir zimmi nak beli tanah, kita pun tanya kerajaan Islam, benar beli boleh. Dan kalau kafir harbi haram, tak boleh tu. Tapi dalam bab maknanya orang yang tidak semayang, kita ada pekerja kita, maka sunat kita ambil orang yang bekerja, orang yang takut kepada Allah. Ulama kata orang yang semayang termasuk orang yang takut. Walaupun tak takut macam wali, takut jugalah pada seksa Allah Ta'ala. Maka lebih baik daripada orang yang tidak semayang. Dalam kitab-kitab disebut berat, jangan kawang, jangan bergaul, jangan tegur, jangan minum air sama. Itu sebenarnya bukanlah wajib, tapi nak mengkabar, nak menceritakan tentang hinanya orang yang tak semayang ni. Siapa gitu semua anjuran ulama. Pada kita jamin orang tak semayang minum teh roti canai, baik kita belanja orang yang semayang.
Kerana dengan duit kita makan tu, dia melakukan ibadah kepada Allah. Tapi duit kita belanja habis gara-gara orang yang tak semayang, dia musuh Allah. Jadi tak ada faedah apa-apa kepada kita. Jadi kalau kita suruh nasihat, tak mau dengar nasihat, kita boleh pecat dia kerana kita majikan. Sedangkan suami yang tidak semayang boleh diminta pasrah oleh isteri. Suami tak semayang, isteri report ke qadi, batal nikah. Soalan seterusnya, macam mana rupa sifat tawakal? Tawakal ni perkara yang kita terang mudah sangatlah. Berusaha dan berserah. Berusaha dan berserah. Berusaha kerana kita hamba, berserah kerana kita hamba. Kita hamba, Tuhan bukan hamba kita. Jadi kita tak boleh suruh Tuhan yang usaha untuk kita. Nak duduk saja di rumah, nak suruh Tuhan mari atas beras tebak atas lambu, nak suruh Tuhan mari atau gula atau susu, kita siapa? Tu dia kata Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, mana kerja? Duduk baca kitab Taurat dekat mihrab. Tuhan awak turun hidangan kan daripada langit. Tu mak Nabi Isa, mak dia. Faham tak? Tu Tuhan pilih. Kita kena berusaha. Bekerja, cari harta, cari rezeki, cari tu, cari ni. Tu syarat yang kedua, serah kepada Allah tentang kejayaan usaha kita. Kalau Tuhan izin, dapat. Kalau Tuhan tak izin, tak dapat lagi. Berobat, usaha. Kalau Tuhan izin, sembuh. Tak izin, tak sembuh. Faham lagi tu? Tawakal. Kita berhenti motosikal, kita bubuh anak kucing hendak. Bubuh anak kucing kata. Kucing pula di sepaket. 3 kucing. Hak seorang lagi dia kata tak ayah kucing. Allah jaga. Jadi yang kucing ni betul. Ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Bila dia kucing, dia menunjukkan Allah bukan kuli dia, dia kuli Allah. Kita hamba Allah kan? Kita kena usaha. Lepas kucing, pegang. Allah Ta'ala izin, tak hilang. Kalau Tuhan nak hilang, hilang juga. Walau aku kucing. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Orang ni selamat dunia akhirat. Hak ni Allah Ta'ala jaga. Dia akan jaga belaka. Kalau Tuhan tak mau hilang, tak hilang kau. Walaupun aku tak kucing, maka aku tak payah kucing hari ni. Itu bukan tawakal. Tu restoran tawakal. Faham tak? Bodoh dia panggil. Nabi larang lagu tu. Kerana Nabi pernah tengok seorang yang tidak mengikat untanya di hadapan masjid. Dia kata apa tak ikat? Dia kata Tuhan jaga. Dia nak pergi semayang kan? Jawabnya, ikat dahulu, baru Tuhan jaga. Dia gitu. Baru betul. Tapi ingatlah, bila kita berusaha, jangan pegang di usaha. Allah belaka-lakanya. Katakan kullu min indillah, semua daripada Allah. Kita buah anak kucing rumah kita, pasang grey, pasang dengan kamera litar, bubuh kucing pula di mangga situ sini dalam rumah, macam-macam kucing. Bubuh jaga pula anjing 2 ekor di dapur. Kemah dah usaha, comel dah tu. Betul dah dengan syariat. Hakikat kena ada. Allah belaka yang jaga. Semua ni adalah makhluk belaka. Faham tak? Kalau Tuhan kehendak, selamat. Tuhan tak kehendak, tak selamat. Baru jadi ahli sunnah wal jamaah. Yang banyaknya ahli punah. Bila dia beli alang kereta hak mahal 2-3 ribu, dia yakin orang curi tak boleh ambil kereta dia. Orang ni syirik. Ni rasa ahli punah dia panggil. Bukan murah. Kalau yang bakal 350 alang kereta aku 4 ribu bah. Memang dah hilang punya. Hak tu dia panggil sek-sek Mu'tazilah. Dia pegang dengan usaha dia. Atau golongan Qadariyah yang lebih sesat lagi. Kita tak salah. Kita guna elang, guna apa, guna kucing. Besar karet telaga kucing. Besar ada motor, tak apa. Kita pegang dalam hati Allah yang jaga. Ada tak orang dia kucing rumah bubuh mangga apa semua, masuk racun, licin barang? Ada? Ada kita tak ingat nak kucing itu tak masuk racun. Ada? Ada tak? Tak ingat nak bawa pergi rombongan atas panjang 2 hari tak tutup pintu apa dah gaduh-gaduh kali JKK mari turun. Tak? Tak ingat nak kunci pintu dapur, tak ingat pintu putih depan, tak ingat sungguh. Bawa capai beg bro naik bah ramai-ramai. Balik tengok kekek belakang dengan pintu apa? Tak hilang berasa pun.
Pitih 200 ya bagi baru ni waisan ada malah ada atas TV. Tak ada orang curi sikit pun. Ada berlaku gitu? Ada? Cuma atas meja dapur kambing 2 ekor. Mana nak naik masuk dengan ayah-ayah tu lain ya, tak apa tu. Ayah nak curi TV. Nah, yang banyaknya bila kita kuci hilang. Tu mesti model baru hilang. Honda ekor model baru. Nah, anak kucing mahal ada kacil. Nah, hilang juga. Bubur dalam bank hilang. Orang bank curi. Lepas tu tempat tu masuk mana? Masuk ke internet. Tek barang masuk dalam akaun dia. Itu dah uka. Bubur barang dalam gudang, jaga bahan dia jaga. Nampak? Jadi semua tu nak menunjukkan kepada kita usaha kita tidak memberi berkah. Allah Taala yang jaga. Sebab tu kita tawakal, kita berusaha kemudian serah kepada Allah. Kalau tak serah maka jadi Mu'tazilah, kita rosak. Apakah yang selalu ingat pada Allah? Apakah orang yang selalu ingat pada Allah dan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dari sekecil-kecil perbuatan hingga sebesar-besar perbuatan dipanggil tawakal? Macam tadi dah kita faham lah. Bukan mengharap saja tanpa berusaha. Kerana Nabi juga berusaha. Waktu Nabi, kalau nak kira dia Nabi Rasulullah. Nah, malaikat jaga sama. Kenapa Nabi bila dia berperang dia pakai baju besi? Baju besi ni maknanya kalau tikam lebih kurang tak lu Kalau tetap no kuat no barulah lu. Nah, babi pakai baju besi. Menunjukkan Nabi nak ajar kita supaya bertawakal. Usaha tu ada. Nah, kalau nak kira kalau Tuhan pelara kita tak payah baju besi, dia pakai singlet Nabi. Piang main. Pakai baju besi. Nah, mana usaha kita kena usaha duduk dalam dunia. Nah, Matu Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Abu Bakar, Khalid bin Walid, kuda dia mahal sekali. Tapi dia akan kuda komang masa pergi perang. Pasal ni untuk perjuangan. Nah, untuk tolong Islam. Padahal Nabi umur lebih kurang, tapi kuda hak mahal sekali. Hak molek sekali, hak laju sekali, hak baikan sekali. Nah, batu kena faham konsep Islam. Nah, usaha kena ada. Nah, bagi manusia yang suka meminta-minta, ni baca dah habis dah ni. Soalan seterusnya lewatlah. Bolehkah huraikan di sebalik maksud firman Allah Ta'ala, man zallazi yanfa'u indahu illa bi'iznih, man zallazi yarfa'u indahu illa bi'iznih. Yanfa'u baca, yashfa'u sing tak ada sini. Man zallazi yashfa'u indallah illa bi'iznih. Sing lah. Cek. Dia kecil dengan lewat. Baik, apakah maksudnya? Tiada siapakah ia lagi orang-orang yang boleh memberi syafaat di sisi Allah, melainkan Allah lah yang beri izin kepada orang itu. Maksudnya pada hari kiamat nanti tidak ada lagi pertolongan melainkan pertolongan Allah, dan orang-orang yang Tuhan benarkan beri syafaat. Itulah maksudnya. Atas dunia ni ramai boleh minta tolong. Minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, minta tolong orang ni, minta tolong orang tu. Lagi kuat kabel, lagi senang minta tolong. Rapat dengan orang besar-besar, kau banyak boleh projek. Akhirat yang boleh tolong Allah Ta'ala seorang sahaja. Dan orang yang Tuhan beri kepada dia izin boleh beri syafaat. Yashfa' makna memberi recommend. Maka sebut di antaranya dalam satu hadis, yashfa'u yaumal qiyamah salas. 3 golongan boleh tolong recommend orang hari kiamat: al-anbiya wal syuhada wal ulama. Nabi-nabi, ulama-ulama dan golongan syahid, syuhada. Dalam hadis yang dhaif menyebutkan anak yang mati kecil, yang mu'is sabar, dan al-hafiz dan al-hafizah. Boleh tolong orang lain. Jadi golongan lain tak boleh. Dan menteri masa ni boleh tolong ada. Raja ada. Esko balik awal. Jadi orang yang Tuhan izin saja. Jadi Allah boleh tolong, dan orang-orang yang Tuhan izin boleh menolong. Orang mati syahid sebut dalam hadis, dia boleh syafaat 70 orang keluarganya masuk syurga. 70 orang boleh agak tolong, minta tolong Allah hapuskan dosa, maafkan kesalahan.
Apakah benar Nabi tak galakkan musafir perang pada bulan Safar? Yang terbaru saya dengar dia kata tak molek kahwin buat rumah dalam bulan Safar. Apakah sebab timbul fitnah ini? Jawabnya tak benar. Tak boleh buat rumah bulan Safar, tak boleh kahwin bulan Safar. Tidak ada pun waktu yang dilarang buat majlis kahwin dan sebagainya. Cuma kata setengah ulama, makruh kita berkahwin buat majlis kenduri kahwin di bulan Ramadan. Ada dalam Ramadan kahwin pakai tak ada jamu dah. Klik-klik orang bagi tengok, lepas tu balik order gitu. Dia nak makan, nak boleh puasa. Jadi buatlah pada bulan lain. Jadi bulan-bulan mana tak ada. Ini kepercayaan karut belaka. Nak bulan Rabu. Bulan Safar hari Rabu. Sialah begitu begini, tak ada. Manusia yang sia, yang tukang reka. Kedua belah bulan Allah Ta'ala ni mulia belaka, tak ada masalah. Cuma adanya ibadat-ibadat tertentu dalam bulan-bulan yang tertentu. Tidak ada sia, tak ada. Keberkatan tu ada, melebihi satu atas satu yang lain. Hak sia tak ada. Yang sia manusia tu sia. Dia yang tukang buat percayaan karut ni. Jalan tengah jalan, siapa nak topik kat rumah dah, bewok ni tak. Kau nak balik. Tak apa dia kata sia. Tak apa bewok ni tak. Bewok dah sia, mu sia. Faham tak? Pegang itu karut. Tak ada masalah. Amalan suka belanja orang makan akan dimurahkan rezeki kita. Kalau belanja rokok, sama tak? Takkan sama boh. Makan benda yang memberi faedah. Rokok benda tak ada faedah. Kawan saya ni ke saya sepasang kasut. Kasut ni datang daripada ayahnya yang bekerja di PLKN, yang ada banyak lebih. Lepas tu ustaz kata tak boleh pakai sebab bukan hak milik, tapi kasut tu telah saya gunakan. Kalau nak beri balik jadi macam mana? Saya kena bakar ke atau terus pakai? Gini. Bukan kita kata haram mutlak. Ayah dia kerja kat PLKN, jaga keng PLKN. Banyaklah kasut-kasut untuk orang kawat apa semua. Jadi kemungkinan ambil tanpa kebenaran. Dia hak kerajaan. Jadi hak kerajaan atau hak syarikat. Orang yang jaga situ amanah, dia pergi ambil kasut tu balik bagi anak-anak, tak boleh Tapi kalau syarikat dia kata hak ni lebih ni memang ambil rawak syarikat beri kawak lah pasal ni tak pakai ni. Bukan kita salah beli ni. Tu boleh pakai, tak ada masalah tu kena tengok detail tu dulu. Cuma kita jalan tu atas jalan roleh. Dia bawa balik tu pasal dia jaga store, dia bawa balik. Tu tak boleh Jadi dia kata nak buat mana boleh bakar, kita pulang balik kalau benda tu hak. Lepas tu dia tanya kawan tu, ayahmu ni ambil senyap-senyap ke memang ayahmu ni memang dia orang beri ke dia? Orang jabat beri dah ke dia? Tak ada pakai. Dia kata dah biasa ayahku tekmu sebulan se. Tu tak boleh Ada seorang laki-laki hamba Allah, dia suka menolong. Dia suka menolong dari kedai kopi. Suka menolong. Ke benda ni? Pertolongannya tidak disukai oleh orang ramai. Sebab kedai kopi itu kedai kayu. Kedai benda ni. Kedai kayu. Orang bujang. Dia datang ke kedai itu pukul 3 hingga pukul 8 pagi. Dia tidak pernah solat subuh. Begitulah juga pada tiap malam. Orang bujang itu berkata, benda pula ni. Macam mana kita hendak makan dan minum di kedai itu? Kedai orang bujang buka pagi. Dia gina kita nak pergi makan. Dah makan kedai lain sakit sungguh. Yang pergi makan kedai orang bujang tu apa? Dah ada orang bujang situ, dia tidak apa comel, ada orang tak semayang lah begitu ini. Makan kedai lain. Dia nak makan juga tak ada masalah. Orang tukang tak semayang ni tukang angkat air, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang semayang tukang angkat air, lebih baik. Apa hukum mengutip pucuk pakis di tepi jalan? Pucuk ni pucuk muduk, miding, pucuk miding atau paku pakis di tepi jalan dan di dalam hutan. Hukum di tepi hutan, tepi jalan ada pokok-pokok pakis dia kutip pucuk kat makan rumah. Apa hukumnya? Sedap tak ada apa-apa tak masalah, ambil lah. Tidak boleh kutip pucuk-pucuk saya ni hak dalam kebun orang. Berarti nampak kebun orang kutip saja ke baru tak boleh. Ni hak tepi jalan mana hak melata. Faham tak? Faham sini hak melata lah. Hak dalam hutan halal lah dah. Baru ada mau sikit. Sikit lagi soalan
Apakah dikatakan solat hormat waktu? Apakah syaratnya yang membolehkan kita solat hormat waktu? Apakah kena ada wuduk dan tutup aurat? Minta ustaz beri contoh solat hormat waktu yang wajib diqadha dan yang tidak wajib diqadha. Apakah yang dikatakan solat fajar? Bilakah waktunya? Apakah kelebihannya? Duit yang kita beri kepada orang yang hendak pergi Mekah, adakah kena niat sedekah ke atau hadiah? Baik. Dia kata solat hormat waktu, buat contoh. Banyak sangatlah solat hormat waktu ni. Kita buat contoh dalam kehidupan kita yang berlaku sama. Ulama-ulama contoh dulu, tak ada pakaian, telanjang dan sebagainya. Lepas tu jarang berlaku. Kita jam dalam kereta. Kita jam dalam kereta, siapa lagi yang matang? Nak balik ke Gong Badak, nak balik Muhbini. Kita tolak siapa yang matang, 7.30. Garib pukul 7, setengah jam dah lain. Masih ada lagi 45 minit. Golek tayar. 8, 10, 5 minit lagi, 10 minit kita masuk Isya, baru siapa ke Duyung Kecik baru. Jam jalan ni. Maka kita wajib menunaikan semayang di dalam kereta. Tak tunai masuk waktu Isya, berdosa. Faham? Dia panggil semayang apa tu? Semayang hormat waktu. Bila kata hormat waktu? Bila tidak ada syarat sah semayang. Kalau ada syarat, tak panggil hormat waktu, semayang betul dah. Faham tak? Jeng dalam kereta, nak tinggal kereta balik, nak lari ambil wuduk, takut orang jalan, marah dah orang pula. Nak sakak situ. Nak tunggu pakai habis dah waktu lagi. Nak semayang wuduk tak ada. Wuduk tak ada, semayang hormat waktu dalam kereta. Siapa di rumah ambil wuduk wajib kena qada balik maghrib tersebut. Tu contoh, nampak lagi. Tu panggil semayang. Apa semayang juga? Kerana hormat waktu, daripada berlaku tak ada waktu semayang, kena ada semayang juga sebelum habisnya waktu. Jangan semayang nak menghormatkan waktu semayang. Nampak lagi? Kalau ada wuduk, ada apa belakang cukup dekat, tak hormat waktu dah tu. Betul dah tu, semayang biasa dah. Walaupun dalam kereta sah dah. Hormat waktu tak ada wuduk. Nak balik tak dang. Memang habis Isya, masuk Isya dulu. Nak cari wuduk tak ada, jeng kereta. Tinggal langgar dia orang kereta. Sebelum habis waktu wajib hormat. Siapa rumah wajib qada. Lepas tu solat fajar. Solat fajar ni solat sunat sebelum subuh. Nampak? 2 rakaat sebelum subuh. Duit kita nak beri orang nak pergi Mekah. Lepas tu kita nak beri duit, hadiah lah, biasalah. Tengoklah keadaan. Kalau tu orang miskin, namanya sedekah. Kalau orang tu orang kaya, namanya hadiah. Beri sama belaka, tak payah kata sedekah ni, tak payah kata ni hadiah ni, tak payah lah. Kalau orang kaya yang menerima, jadi hadiah. Orang miskin yang menerima, jadi sedekah. Gitu saja. Niat tak perlu pun niat saja aku sedekah kepada orang yang nak pergi ke Mekah ini, tak payah. Cuma niat lillahi ta'ala. Hadir gitu kerana Allah semata-mata. Alhamdulillah, insya-Allah boleh pahala. Soalan seterusnya. Dia baca laju-laju niat ke tak ada dah setambung duk celah tu. Adakah boleh pegawai masjid menjual kayu masjid kepada pembeli dan duit hasil penjualan tadi masuk ke tabung masjid? Gini. Bila rombak kayu masjid, tak boleh jual. Dia kena beri kepada masjid yang nak guna dulu. Katakan nak, kalau boleh guna masjid tu, kena guna masjid tu juga. Tapi pembinaan yang baru tidak melayakkan masjid tu nak kayu tu nak guna balik. Pasal kayu tu dah nak guna dah, pesen lain. Hak benda ni pesen batu tu, pesen kayu. Jadi wajib kena bagi guna untuk masjid lain. Tak ada masjid yang nak menerima, turun tarah kepada surah yang nak menerima. Tak ada surah ulama kata riba, iaitu pondok-pondok madrasah agama. Tak ada juga. Kalau pula punah, boleh jual kepada orang biasa dan duit balik pada hasil tabung masjid balik. Dia kena ikut tertib gitu. Nampak tak? Ini dijawab oleh Syekh Ahmad Fatani dalam fatwa beliau. Tawaf sunat, semasa kita menyentuh Kaabah Syazwan dan mengucuk Hajar Aswad, adakah pusingan itu dikira sah? Pusingan tu dikira sah. Yang tak sahnya kita masuk ke bawah tu. Depan pada ni, depan pada hijir tu. Jangan masuk ke dalam tu. Kena lalu ke luar kotak tu. Masuk ke dalam tu dia kira dak aci ke dalam. Nampak? Pasal Kaabah dulu kau besar ke luar tu dah. Binaan dulu. Jadi hak ni Hajar Aswad belah penjuru belah ni kat Masjid Ismail ni, dia ada macam lokang sikit. Lalu kat luar tu kan. Jadi kat dalam ni jadi sah tu saja. Soalan seterusnya, terangkan itikad yang sebenar. Contohnya api yang bertindak, yang bersifat panas dan boleh membakar. Bagaimana itikad yang sebenar? Bagaimana pula itikad fasik dan kafir dalam hal ini? Baik, kita ambil ketah, bubuh dalam api, nyala, angus. Ketah bubuh dalam api, angus tu nyala lah, jadi abu. Jadi gini, Allah jadikan
api itu sabab bagi menghanguskan kertas. Musababnya kita ambil kayu bubur dalam api. Yang menghanguskan bukan api, yang menghangus ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kata hanguslah kertas sebab masuk di dalam api. Hak tu benar akidah kita, tak salah. Tapi yang kita intikad Allah yang memberi hangus. Kerana api tak boleh menghanguskan, Allah belaka-belakanya. Kalau api memang menghanguskan, memang hangus dah Nabi Ibrahim masa masuk dalam api. Kenapa dak hangus? Kerana Allah dak menghanguskan. Dah api lah tu, dah tahu dah api. Api bukan kerja dia mengangus, dia sabab bagi menghangus. Yang tukang beri hangus Allah Ta'ala.